Pandangan saya mudah saja. Kalaupun telah ada apa-apa, yang itu terpulang kepada PAS untuk menjawab apa kaitan di antara Tuan Ibrahim, Tuan Man, PAS dan juga kroni besar UMNO ini apabila dalam tempoh 6 bulan ada 2 projek bernilai 2.6 bilion yang berkait dengan syarikat Mangkubumi ini. Betul ke tuduhan Rafizi Ramli bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air ini ada isu salah laku? Baru-baru ni, Rafizi Ramli kononnya membuat satu pendedahan mega salah laku yang melibatkan KASA yang diketuai oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat. Dia punya marah dekat Tuan Ibrahim tu sampai dia wirid nama Tuan Ibrahim macam Mat Sabu wirid DAP. DAP, 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 DAP. Apa sebenarnya tuduhan Rafizi Ramli terhadap Tuan Ibrahim? Mari sini dengar. Dengar dengan teliti. Maklumat yang saya perolehi setakat ini menunjukkan ada satu projek yang kini sedang diusahakan untuk diberi kelulusan segera secara rundingan terus, ialah melibatkan Kementerian Alam Sekitar dan Air di bawah menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sedang dalam proses untuk menganugerahkan satu lagi projek bernilai 2 bilion ringgit secara rundingan terus kepada syarikat yang sama iaitu Mangkubumi Sdn Bhd. Projek bernilai 2 bilion ini adalah untuk kerja-kerja rancangan tebatan banjir Sungai Langat 2. Oh, kiranya Rafizi ni dia nak tuduh Tuan Ibrahim telah melakukan satu bentuk salah laku. Mari sama-sama kita tengok apa yang disebut oleh Rafizi di dalam kenyataan media yang dikeluarkan 2 hari kemudian. Dia menyebutkan bahawa Kementerian Keuangan telah meluluskan tender rundingan secara terus dengan syarikat Mangkubumi. Sebenarnya, KASA belum keluarkan surat niat SST dan melakukan apa-apa bentuk penilaian terhadap projek ini sebab berlakunya pembubaran parlimen dan masih dalam tempoh caretaker government. Memang tak boleh buat apa pun. Nak buat apa-apa pun tak sempat. Tiba-tiba dia tuduh Tuan Ibrahim buat salah laku. Rafizi ni ingat Tuan Ibrahim ni macam dia ke suka fitnah orang? Macam mana dia fitnah Tan Sri Khalid Ibrahim masa Nakah Kajang? Asalnya dia nak naikkan Anwar jadi menteri besar. Tiba-tiba yang kelakarnya Azmi yang naik. Kita balik kepada isu asal. Hari Isnin dia kata Tuan Ibrahim buat salah laku. Hari Rabu dia mula mendedahkan kebodohan dia, iaitu yang sebenarnya MOF dan PMO yang buat hal dalam isu tender ni, bukannya KASA. Dia sendiri secara tidak sedar telah mengakui penipuannya di dalam sidang media yang dibuat. Ini jelas-jelas mengencing rakyat. Hancing mat. Tapi apa saya ada takut sangat dengan PAS ni? Sebabnya PAS mana ada kes rasuah dan salah laku ni? Lainlah dengan PH. Kes Mahkamah Rafizi digugurkan dengan bantuan Tommy Thomas. Dah lupa ke Rafizi oi? Yang terbaru, Rafizi Ramli kantoi menipu. Katanya dia terus naik manager masa kerja di Petronas dan pada umur 27 tahun dia dah dapat gaji sejumlah 25k sebulan. Masyuk. Boleh lihat pendedahan yang dilakukan oleh Alif Ahmad yang telah melondehkan Rafizi. Dia siap tulis taik Rafizi buat hampa yang tak masuk sangat dengan Rafizi. Dah tu Rafizi kata hartanya ada 18 juta. Konon jutawan lah sangat. Tapi bila mana SPRM nak siasat, tiba-tiba dia kata dalam bank dia ada 63k je. Dia kata kalau report dekat SPRM kes tak jalan. Tiba-tiba orang report pasal kes dia terus menggelupur Rafizi ni. Mari kita lihat pendedahan oleh Abdul Rahim Hilmi Zakaria. Pada 2014 Rafizi telah mengisytiharkan dia mempunyai tunai sebanyak 700,000 di dalam tabung haji CIMB dan ASB. Pada tahun 2022, Rafizi telah mengisytiharkan yang dia mempunyai tunai sebanyak 82,000 sahaja. Benda ni asalnya nampak biasa je, tapi bila kita semak lampiran B, didapati Rafizi mengaku mengeluarkan modal tunai sejumlah 2.092 juta ringgit untuk memulakan Invoke. Dengan kata lain, jika ditambah dengan tunai di tangan, jumlah tunai Rafizi adalah sebanyak 2.17 juta ringgit Malaysia. Bagaimana dalam tempoh 7 tahun, tunai seseorang boleh meningkat secara mendadak daripada 700,000 kepada 2.17 juta ringgit Malaysia. Ini bermakna kenaikan hampir 1.5 juta ringgit Malaysia. Pada tahun 2017, Rafizi mengaku telah menerima sumbangan sebanyak 1.58 juta ringgit Malaysia bagi penyelesaian kes saman beliau dengan NFC. Walhal keperluan beliau hanya sekitar 300,000 ringgit sahaja. Maka ke mana perginya 1.3 juta ringgit tersebut?
tersebut. Jika anda melihat timeline munasabah, jika ada orang beranggapan bahawa Rafizi menggunakan 1.3 juta ringgit tambahan 700,000 simpanannya untuk memodalkan Inbox. Jika benar, dana awam digunakan sebagai modal perniagaan peribadi, maka tindakan SPRM menyiasat kes tersebut adalah bertepatan dengan bidang kuasa mereka, bukan bidang kuasa PDRM. Jadi nak tanya Rafizi lah, betul ke pendedahan-pendedahan yang dibuat ni? Nak marah? Marah Rafizi, benda betul.